Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Syekhul Al-Azhar Dr. Muhammad Sayyid Tantawi baru-baru ini menyuruh umat Islam supaya menolak ulama palsu. Katanya, ini bagi memastikan ummah tidak menempuh jalan yang sesat dalam penghayatan agama. Beliau berkata, orang-orang yang berlagak sebagai pakar dalam sesuatu bidang tetapi pada hakikatnya tidak, adalah seorang penipu dan tidak boleh diikuti. Kenyataan yang diucapkan di bumi Malaysia sempena multaka ulama sedunia memang kena pada tempatnya. Ini kerana ia sekaligus mengajak umat Islam mengenali lebih dekat ciri-ciri ulama palsu dan membezakannya dengan ulama tulen. Sebenarnya, siapakah ulama? Apakah ciri-ciri yang perlu ada pada seseorang sebelum ia boleh digelar ulama? Bagi yang memahami jiwa agama, persoalan ini amat mudah untuk ditarifkan. Namun, kebelakangan ini, ada pihak-pihak yang seolah-olah cuba menggunakan isu ini untuk mengelirukan ummah. Matlamat pihak ini jelas. Jika ummah keliru dengan tarif ulama, lebih mudah bagi mereka menyogokkan rakyat dengan pengertian ulama yang mereka ingin taja. Bagi mencapai maksud politik mereka, golongan ini secara melampau menyerang jati diri ulama-ulama tulen di negara ini, yang sememangnya sudah jelas sehingga sampai berani mempertikaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa ulama adalah pewaris Nabi. Wah, bukan main lagi. Bukan saja mendakwa dirinya sebagai ulama, tetapi berkata pula bahawa ulama adalah pewaris Nabi. Ulama yang mana yang pewaris Nabi ini? Masuk persatuan ulama jadi pewaris Nabi? Berapa yuran bayar? Siapa nak jadi pewaris Nabi? RM10 yuran. Yuran masuk 10, yuran tahunan RM5. Tak tahulah berapa dia bayar, tak tahulah. Tapi agak saya lah. Ya. Sebenarnya dia membayangkan sifat ingin menghina, mendiskredit dan menjatuhkan martabat para alim ulama. Umum mengetahui bahawa ilmu itu dan keulamaan bukan sesuatu yang boleh dibeli, dijual, boleh dibayar. Hatta kalau anda bayar RM1, anda tidak punya ilmu, anda tidak mungkin boleh menjadi ulama dengan duit RM1. Walaupun anda membayar begitu mahal untuk masuk jadi persatuan ulama. Sebenarnya persatuan ulama adalah berbeza dengan keulamaan itu sendiri. Persatuan adalah suatu bentuk ikatan yang bersifat organisatoris yang menghimpunkan berbagai martabat ulama hingga sampai ke peringkat pelajar. Kita ada sekretariat pelajar ulama. Jadi mereka nak masuk sekretariat pelajar ulama kena isi borang. Tapi mereka tidak akan jadi ulama dengan isi borang saja. Sebab tak mungkin keilmuan itu boleh dapat dicapai dengan hanya isi borang ataupun dengan RM10. Orang yang memikirkan bahawa dengan RM10 orang boleh jadi ulama, orang ini mempersimpelkan masalah dengan begitu naif sekali. Ya. Orang ini seolah-olah macam memperbodohkan diri sendiri. Dan kita, di kalangan umat Islam ni mesti ada mereka yang memperdalami ilmu agama ni. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Hendaklah ada, atau alangkah maknanya baiknya jika di kalangan setiap golongan itu ada satu puak yang memahami secara mendalam perkara agama ni, yakni hukum hakam agama. Jadi untuk memahami ini artinya dengan menuntut ilmu lah. Kalau tak ada ilmu tak boleh faham. Tafaqquh tu, sebab itu datang pula istilah fuqaha. Kerana itu di dalam Islam disebut juga fuqaha tu kadang-kadang sinonim dengan ulama. Tapi al-ulama itu lebih luas lah, kerana makna bukan hanya faham dalam ilmu fiqah, hukum hakam, faham dalam ilmu akidah, dalam ilmu akhlak, ilmu apa juga yang bersumberkan wahyu.
Jadi kesimpulannya bila dikatakan ulama, mereka yang mendalami, memahami, mendalami dengan pastinya mempunyai ilmu pengetahuan yang daripada Al-Quran dan As-Sunnah dan mendalami hukum hakam agama Allah ini dengan tujuannya ialah untuk menyampaikan ilmu ini kepada masyarakat manusia. Jika ini satu serangan politik, maka ia adalah satu lumrah. Namun, seharusnya dalam politik pun perlu ada etikanya. Malah, jika ditinjau dari perspektif ajaran Islam, soal etika dan akhlak ini adalah sempadan utama dalam berpolitik. Malangnya dalam politik orang Melayu, khususnya UMNO, yang mendakwa menjadi pelindung kepada perkembangan Islam di Malaysia, soal akhlak ini sering diketepikan. Malah, dalam kegairahan berpolitik, Islam cuba diperkudakan untuk menghalalkan segala pendekatan dan tindakan politik mereka. Sedihnya, apabila sempadan akhlak ini dinodai, ahli-ahli parti yang mempunyai ilmu agama hanya mendiamkan diri demi kepentingan politik keduniaan masing-masing. Contoh paling nyata ialah apabila Presiden UMNO membuat tafsiran yang jelas salah mengenai ajaran Islam. Tiada seorang pun ulama UMNO yang berani tampil untuk membetulkannya. Dalam ucapan yang disiarkan ke seluruh negara pada 21 Jun lalu, Presiden UMNO yang akan bersara, Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad, membuat pelbagai tafsiran tentang ajaran Islam, khususnya mengenai hukum hudud untuk memperlecehkan Parti Islam se-Malaysia atau PAS. Malangnya, ucapan ini jauh tersasar daripada ajaran Islam yang sebenar. Yang nyata ucapannya bertentangan langsung dengan perintah Allah yang telah menetapkan bahawa dalam menghakimkan soal dakwaan seseorang itu berzina, maka pihak yang menuduh mestilah mengemukakan 4 orang saksi. Perkara ini terkandung dalam ayat keempat surah An-Nur. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. Namun, Dr. Mahathir dalam usahanya meremehkan langkah kerajaan negeri Terengganu memperkenalkan hukum hudud di negeri itu baru-baru ini, telah nyata terkeliru dan mengelirukan apabila beliau berkata, Sebagai contoh, kalau seorang wanita dirogol dan dia kenal siapa yang merogolnya, tetapi semasa dirogol tidak ada sesiapa yang melihat, tidak ada saksi, tidak ada witness, jauh sekali 4 orang witness yang baik-baik belaka. Apa dia buat? 4 orang duduk tengok saja, tak buat apa. Tolonglah. Kalau dia tak tolong, takkan dia orang tak berdosa. Tentu berdosa punya orang. Di zaman Nabi lain. Itu keadaan di zaman Nabi. Ini keadaan sekarang yang mana kita baca setiap hari. Kes rogol, sumbang mahram, pakai ketaya, pakai jubah, tapi buat kerja yang tak baik. Semuanya kalau pergi ke mahkamah, tanya wanita ini kata, saya dirogol. Tanya balik hakim, awak ada saksi 4 orang? Tak ada. Kerana dia rogol dalam bilik, saya tak tahu, tak ada siapa pun. Dalam rumah pun tak ada siapa. Itu bermakna awak membuat tuduhan yang tidak baik. Hukumnya rotan 80 kali. Dan orang yang rogolnya terlepas kerana tak ada witness. Adilkah? Bolehkah kita kata adil? Kali lagi kata mengulang perkara yang sama seperti pernah yang disebut dalam Perhimpunan Agung sebelum ini berkenaan hukum hudud, dan dia sering kali mengambil poin tentang masalah rogol, ya, yang sering kali dikelirukan, sama ada dia keliru atau dia sengaja nak mengelirukan dengan kes zina. Sebenarnya adalah 2 perkara yang berbeza, ya, 2 perkara yang berbeza. Zina itu memerlukan 4 saksi oleh kerana Islam dia nak menjaga maruah
keturunan. Sebab itulah maka tuduhan kes zina itu Allah dalam hukuman Islam ni kita memerlukan 4 orang saksi yang adil sebagai untuk menyaksikan perkara itu, supaya dengan ini tidak ada tuduhan-tuduhan liar diberikan kepada orang-orang mukmin. Itu sebabnya ya tidak, oleh kerana hukuman zina itu adalah hukuman yang sangat berat, sebab itu jugalah kita tidak boleh menghukum orang yang berzina sewenang-wenangnya kalau tidak dapat memenuhi kriteria itu. Ya, ini dikelirukan dengan kes rogol yang sebenarnya itu sangat lain, ya, berlainan, ya, dan tidak dimasukkan dalam hukuman yang sama ataupun kalau kita nak katakan akta yang sama ataupun undang-undang yang sama dengan zina tadi. Ya, ini terang dalam Quran. Jadi orang yang baik dituduh mesti ada saksi. Jadi soalnya berzina ni Tuan Mahathir kata kalau nak cari 4 orang saksi memanglah tak ada. Kemudian dia kata pula kalau saksi itu pun ada tapi kalau orang tu tak adil, kerana dia boleh ditolak kesaksian dia gini-gini. Jadi ini semua rekaan-rekaan Tuan Mahathir. Sebenarnya dalam Islam inilah keadilan. Makna orang yang berzina, seseorang tu berzina kalau tak ada pembuktian, jadi memang tidak akan dilaksanakan kepadanya hukum hudud ni. Kecuali kalau orang tu mengaku. Kalau orang mengaku pun diberi peluang 3 kali untuk dia menarik balik pengakuannya. Dia kata ya juga, mana menunjukkan Islam ni sangat adil. Ya. Yang keduanya, dalam kes orang tak mengaku tapi ada bukti. Bukti umpamanya karinah, kerana kehamilan dia. Kena diceklah pasal apa dia jadi hamil. Adakah dia berzina? Kalau dia dalam kes dia kata kerana dia kena rogol. Soalnya orang kena rogol ni kebiasaannya di mana-mana pun takkanlah tunggu sampai hamil baru nak mengaku kena rogol. Tak? Jadi kena rogol ni ada pembuktian yang lain. Jadi di dalam enactment yang dibuat di Terengganu tu pun ada perkara yang berkaitan dengan maknanya kalau tak ada 4 orang saksi ni, ada pula cara lain yang dikenakan hukum takzir. Dia tak kena hukum hudud tapi dia akan kena takzir. Tapi kalau sah bahawa dia tu merogol, maka si perempuan tu tak kena apa-apa, si laki-laki ni akan dihukum sama ada sebat ataupun rejam. Hal-hal yang berkaitan dengan hudud, ya, berkaitan dengan penghakiman dan penghukuman, ya, di mana sanctionnya adalah mati ataupun tangan dipotong dan sebagainya, ini mestilah menjadi saksi dalam hal ini 4 orang lelaki yang adil, ya, yang cukup syarat sebagai saksi. Ini adalah untuk memastikan bahawa hal-hal yang demikian tidak mudah menjadi sebab memangsakan orang lain, dengan bukti yang tidak ada atau yang dibuat-buat, seorang itu boleh dihukum kerana suatu dosa perbuatan yang sanctionnya adalah mati. Ya, dalam Islam amat memberi perhatian dalam soal memberi keadilan kepada warganya atau kepada manusia amnya. Kita tidak boleh menghukum tanpa bukti, ya. Dan bukti mengenai zina atau lewat mestilah bukti yang dikendaki oleh syarak, ya. Di mana ada 4 orang saksi yang melihat, ya, kes itu, peristiwa itu bagaikan melihat timba masuk ke perigi. Dan ini adalah untuk memastikan bahawa perkara yang didakwa itu memang benar-benar berlaku. Ya, bukan suatu dakwaan, bukan satu khayalan andaian saja. Kerana sanctionnya adalah rejam sampai mati. Jadi dalam hal seperti ini syarak amat memberi perhatian. Sebab itu tak banyak kes rejam zina ini berlaku pada zaman Rasulullah. Hukumannya barangkali 1 atau 2 atau 3 kes saja, ya, sepanjang Islam pada zaman Rasulullah SAW. Ya. Ini membayangkan bahawa Islam cukup strict dalam hal ini. Kalau berlaku 1 atau 2 itu pun sudah cukup memberi kegerunan kepada masyarakat sehingga orang tidak akan begitu bermudah-mudah untuk melakukan zina ataupun yang lain-lain. Inilah keindahan, kehebatan Islam. Tapi orang-orang yang anti kepada agama, tak suka kepada Islam,
mereka akan menjadikan ini sebagai suatu titik penolakan, sebagai suatu yang buruk yang mereka nak cemarkan. Sama ada beliau sedar atau tidak, dan tidak kira sama ada beliau bermaksud untuk mengetengahkan isu zina atau rogol, yang nyatanya beliau sekaligus mempersoalkan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam menetapkan mesti ada persaksian 4 orang dalam soal mempertikaikan maruah dan harga diri orang lain. Seperti lazimnya dalam tradisi UMNO, tiada seorang yang berpengetahuan agama pun yang berani tampil membetulkan ketelanjuran Dr. Mahathir. Penasihat agamanya, Tan Sri Abdul Hamid Usman, tidak menegurnya sama sekali. Begitu juga dengan Datuk Dr. Abdul Hamid Zainal Abidin, Menteri Kabinet yang mentadbirkan hal ehwal agama. Jika tidak, sudah tentu ada kenyataan mengenai pembetulan dan permohonan maaf terhadap seluruh umat Islam dibuat selepas kalau itu. kita yang menegur, dia kata kita menuduh kafir, kita menuduh ini, padahalnya kita sudah menjelaskan agama tidak boleh dipermain-mainkan kerana ini melibatkan akidah, hukum Allah, maksudnya yang sabit, yang tetap dah dalam Quran, ini haram, ini halal, ini wajib. Takat tak melakukannya berdosa, boleh bertaubat, tapi mempertikaikan dia akan hukum ini tak adil, hukum ini na'udzubillah boleh membawa kepada murtad. Dan ini disebut dalam kitab Mustikah Hadis yang diterbit oleh Jabatan Perdana Menteri sendiri pun, kalau mau dipahami laksanakan. Tapi persoalannya kita kata tadi lah, kerana UMNO ni berterang pun tak berani, di belakang pun kita pastilah adakah mereka menegur atau tidak. Tapi pengalaman saya lah, duduk dalam Jabatan Perdana Menteri, memang teguran kepada Dr. Mahathir ini memang susah nak disampaikan, tapi kita kena sampaikan juga kalau kita ada keberanian. Sebab itu masa saya dulu saya sampaikan. Oleh sebab itulah maka barangkali Dr. Mahathir sangat tidak menyukai kedudukan saya sebagai pengarah di Pusat Islam itu, yang pertama sekali lah mengasas Pusat Islam sebelum adanya jawatan ketua pengarah. Jadi kerana itu maka saya ditukar-tukarkan ke sana kemari. Menjadi satu tanggungjawab yang besar lah ya untuk ulama yang ada ya, kalau mereka benar-benar seorang ulama, untuk melakukan tanggungjawabnya, iaitu memberi nasihat kepada Dr. Mahathir tanpa memikirkan kepentingan diri mereka. Tapi saya percayalah orang kata perkara ini memang tidak akan berlaku, sebab memang budaya UMNO adalah budaya mengampu ya, budaya mengiyakan, dan budaya pak turut dan pak anggur. Mereka tidak akan boleh tegur sebab mereka ni dalam UMNO semua cari makan. Mereka pengampu untuk cari makan dan kedudukan. Bukan perkara yang paling mudah sekali ialah masalah menambahkan lesen judi di Sarawak. Ketika itu saya berada dalam parlimen. Kita boleh melihat perkara yang begitu jelas sekali bila wakil rakyat bukan Islam daripada DAP menentang. Hamid Osman boleh mengundi menyokong. Kalau judi dia boleh sokong untuk ditambahkan di Malaysia ini, jadi tidak peliklah orang seperti ini akan menyokong apa saja dibuat oleh kerajaan. Walaupun perkara itu haram yang begitu jelas, yang qat'i dalam Quran, mereka boleh sokong asalkan kedudukan mereka selamat untuk cari makan. Dalam kecelaruan pemikirannya, Dr. Mahathir cuba menambah kekeliruan ahli-ahli UMNO, khususnya dan rakyat jelata amnya. Beliau berkata di antara undang-undang hudud Kelantan dan Terengganu pun tidak sama. Kita tak berasa kita salah apabila kita menolak hukum hudud PAS. Hukum hudud PAS antara Kelantan dengan Terengganu pun tak sama. Macam mana begitu? Lepas tu Terengganu buat pindaan pula. Berapa kali nak buat pindaan? Undang-undang hudud yang dibawa oleh Kelantan dan Terengganu ini, setakat ini tidak ada orang ulama-ulama yang mutabar ke ataupun pakar-pakar perundangan yang mengatakan ia bercanggah dengan Islam. Mungkin ada 2-3 peruntukan dalam itu yang dianggap yang perlu diberikan penjelasan. Tapi untuk mengatakan dia bercanggah dengan Islam, setakat ini tidak ada kenyataan yang dikeluarkan. Tetapi malangnya UMNO ketika mereka menentang undang-undang hudud yang dibawa oleh kerajaan Kelantan dan Terengganu ini, mereka tidak menentang berdasarkan disiplin ilmu. Sebagai contoh dia kata, undang-undang hudud ni undang-undang hudud PAS. Kan?
Itu saja hujah yang mereka keluarkan. Hudud ini hudud PAS. Tapi kalau diterangkan, kenapa dia kata ni hudud PAS, sedangkan hudud ini yang dibawa oleh Kerajaan Kelantan Terengganu ni berdasarkan Quran dan hadis. Sebagai contoh, kita ambil dalam undang-undang itu 6 kesalahan saja. Sebab hudud ini dalam undang-undang negara, dalam undang-undang Islam ni, hudud ni hanya melibatkan 6 kesalahan yang diterima dalam undang-undang itulah. Iaitu kesalahan mencuri, as-sariqah, kesalahan hirabah, merompak, juga mencuri lah, merompak dengan sampai peringkat membunuh. Kesalahan syirbul ham, maknanya minum arak, kesalahan riddah, kesalahan zina, kesalahan qazaf. Ini 6 kesalahan yang dibawa. Dan 6 kesalahan ini ada disebut sama ada dalam Quran ataupun dalam hadis. Sebagai contoh, hudud mencuri. Untuk kesalahan mencuri, Kerajaan Kelantan mengambil dalam ayat Quran. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakala minallah. Ini ayat ini diambil dan diterjemahkan dimasukkan dalam peruntukan dalam kanun jenayah syariah kedua dan juga di Terengganu. Kalau UMNO kata ni hudud PAS, baiklah kita nak tanya pada UMNO. Kalau Kerajaan Kelantan ambil ayat ini menjadi dalil mengatakan kita wajib memotong tangan. Baiklah, kalau kamu katakan ayat ini sebagai hudud PAS. Baiklah, kalau kamu buat hudud UMNO, kalau dalam kesalahan mencuri ni kamu nak guna ayat mana? Mengatakan undang-undang PAS ni di Terengganu, kalau orang tu didapati mengandung, dianggap berzina. Undang-undang ini yang ada dalam undang-undang tu, kita kena baca secara menyeluruh. Pertamanya, undang-undang tu mengatakan bahawa orang yang mengandung dengan tidak dapat mendatangkan saksi bahawa dia ni ada berkahwin dan sebagainya, dia dianggap sebagai telah melakukan zina. Dianggap, ni dipanggil presumption. Undang-undang negara sekarang pun ada presumption. Contohnya dalam hukuman dadah. Kalau kita memiliki dadah 15 kg, kita memiliki, orang bagi kita satu kertas bungkusan, kita ambil. Kalau kita kena tangkap, kita dianggap telah menagih dadah. Walaupun kita tak nak, kita dianggap telah trafficking, telah mengedar dadah. Sedangkan kita hanya memiliki, dianggap telah mengedar. Sebab dia gunakan presumption. Presumption ni satu yang rebuttable, yang boleh disangkal. Kalau dia boleh datang bukti, sebenarnya saya tak tahu benda ni, mahkamah akan ambil kira. Jadi betul juga dalam kes zina ni, kan? Takkanlah kita sebagai sebuah masyarakat, kalau ada perempuan mengandung sedangkan kita tahu dia ni tak berkahwin dan sebagainya, takkanlah kita nak biarkan. Mestilah dia mengandung tu ada sebab. Kalau dia boleh buktikan saya mengandung ni kerana saya telah berkahwin di Thailand sebagainya, dia boleh tunjukkan surat nikah dan sebagainya, maka secara automatik dia tidak akan dikenakan hukuman, kan? Sebab hukum hudud ni idrahul hudud bi syubha. Kalau ada syubhat mesti dilepaskan. Tapi kita tak boleh membiarkan orang sini mengandung, sana mengandung. Kita mesti ambil tindakan. Tapi Dr. Mahathir dia tak lihat undang-undang sekarang pun ada, kan? Itu saja yang menyebabkan, itulah yang menyebabkan dari segi dia membincangkan benda ini, dia tidak berhati-hati, kerana semata-mata kebencian politik. Maksud yang tersirat daripada kenyataan ini adalah jelas. Ia hanya ingin membakar emosi umat Islam di negara ini supaya melihat PAS dan para pemimpinnya tidak faham ajaran Islam yang sebenar. Tindakan ini jahat. Dengan memberi maklumat yang salah, Dr. Mahathir sebenarnya bertindak melemahkan Islam dengan cuba melemahkan daya pemikiran umat Islam. Taktik ini dituruti dengan membuat serangan pribadi terhadap pemimpin-pemimpin Islam di Malaysia. Di sini, tembelang Dr. Mahathir pecah. Jika ulama yang sedia ada bukan ulama, siapakah ulama sebenarnya? Sudah tentu beliau berharap untuk menonjolkan ulama-ulama daripada partinya. Seraya itu juga turut menyerang wibawa musuh-musuh politiknya dengan mempertikaikan tahap ilmu agama orang lain. Tak boleh. Ini hukum PAS. Hukum Haji Hadi. Yang jahil. Jahil berkenaan dengan ajaran agama Islam. Jangan kita fikir kerana dia tak pernah pakai baju Melayu, dia pakai jubah dengan serban, maka dia tahu agama Islam. Mahathir yang mengatakan bahawa Tuan Guru Ustaz Abdul Hadi Awang tu sebagai sejahil-jahil. Dia jahil.
Bukannya ada ilmu agama orang yang sangat jahil. Ini juga menunjukkan sangat orang kata kedangkalan orang kata pemikiran politiknya lah, kerana dia menyangkakan dengan itu dia akan dapat mempengaruhi orang untuk memandang rendah pada tuan guru. Sedangkan pada realiti, kalau boleh saya membuat satu analogi atau perbandingan. Bolehkah kalau saya mengatakan sebenarnya Dr. Mahathir itu sejahil-jahil doktor, dia itu bukan doktor. Sedangkan pada realitinya semua orang tahu Dr. Mahathir adalah seorang doktor perubatan. Dan tidak kena kalau saya mengatakan dia jahil dari segi perubatan. Begitu juga apabila dia mengatakan Ustaz Hadi adalah seorang jahil. Dan semua orang tahu bahawa Ustaz Hadi kelulusan Madinah dan dihormati dan dia orang kata diterima di peringkat antarabangsa. Apabila dia mengatakan Ustaz Hadi jahil, dia sendiri sebenarnya menunjukkan orang kata kejahilan dia sendiri. Ketika dirasuk oleh nafsu untuk memperlecehkan PAS, beliau telah mengutip pandangan timbalannya, Datuk Seri Abdullah Badawi, mengenai apa yang disebutnya sejarah PAS. Menurutnya, penubuhan PAS memang digalakkan oleh pihak British kerana ini akan memecah belahkan perpaduan orang Melayu. Di Malaysia, penubuhan PAS direstui oleh pihak British dengan tujuan yang sama. Mereka tidak bertanya kepada raja-raja atau sesiapa apakah patut mereka memberi kebenaran kepada penubuhan parti PAS ini. Sedangkan mereka berkata bahawa raja-raja bertanggungjawab berkenaan dengan soal-soal agama. Tetapi mereka tidak sama sekali bertanya kepada raja-raja walaupun mereka dihadapi dengan permintaan oleh PAS untuk menubuhkan parti PAS ini. Kerana bagi mereka ini adalah pendekatan yang agak baik. Pada masa itu, orang Melayu sedang begitu kuat memberontak, meminta supaya negara kita ini dibebaskan. Untuk melemahkan orang Melayu, apakah cara yang lebih berkesan daripada memecah belahkan mereka dengan penubuhan sebuah lagi parti orang Melayu yang boleh bersaing dengan UMNO. Kumpulan yang paling berwibawa sebelum UMNO ialah KMM, iaitu pertubuhan ini yang begitu menggugat penjajah dan meniupkan perjuangan kemerdekaan. Bahkan UMNO itu sendiri dilahirkan oleh penjajah untuk mententeramkan supaya rakyat dapat dibendung dan dapat diberi kemerdekaan kepada UMNO seperti mereka memberi kepada Hamid Karzai dan juga kepada Shalabi, iaitu orang yang mereka restu untuk memimpin selepas peninggalan mereka. Sedangkan PAS dan KMM, Kesatuan Melayu Muda yang meniupkan semangat kemerdekaan, mereka ini merengkok dalam penjara, termasuklah pemimpin PAS seperti Dr. Burhanuddin dan lain-lain. Mereka ni pejuang kemerdekaan yang sebenarnya. Mahathir telah mengelirukan rakyat dan penulis-penulis sejarah di Universiti Malaya sendiri amat heran dengan kenyataan beliau. Iaitu orang yang di kursi empuk di zaman British dianggap sebagai penentang British. Orang yang dipenjarakan oleh British, apakah dianggap oleh Dr. Mahathir sebagai pengampu British. Jadi Dr. Mahathir seorang pembohong nombor wahid lah di dunia ini. Tapi pembohongannya itu direstui oleh media yang dikuasai oleh UMNO dan Barisan Nasional. Kenyataan Dr. Mahathir ini membayangkan betapa sempitnya pemahamannya dan ahli-ahli partinya mengenai ajaran Islam. Bagaimanakah Dr. Mahathir mahu mengajak UMNO membimbing kembali ummah Islam di negara ini kembali ke pangkal jalan kerana kononnya telah disesatkan oleh PAS sekiranya akhlak beliau sendiri rompong. Adakah ini budaya dan perwatakan yang dikatakan ummah negara maju yang mengikut acuannya sendiri? Adakah begini kualiti umat Islam yang diimpikan oleh Dr. Mahathir? Tidak wajarkah jika ulama dan pertubuhan Islam terutama PAS menentang kemungkaran yang disalut dengan nama pembangunan oleh Dr. Mahathir dan UMNO ini? Serangan dan pandangan sinis Dr. Mahathir terhadap ulama bukanlah perkara baru. Memang sudah berkali-kali beliau menyerang dan mempersoalkan kewibawaan para ulama. Ni Aziz kata Allah Samsin. Inilah Tuhan Ni Aziz, bukan Tuhan kita.
Inikah orang yang mendakwa dirinya sebagai ulama? Persatuan Ulama masih diserang kerana pendirian Persatuan Ulama yang tegas dalam perkara-perkara yang benar. Terutama misalnya kerana Persatuan Ulama juga yang tahun lepas, tak salah saya, ada mengeluarkan kenyataan mempertahankan kenyataan yang disebut oleh Tuanku Datuk Ning Aziz, Tuanku Ning Aziz mengenai Tuhan Samsing. Kerana ini memang ada hujah keterangan agama berdasarkan ilmu Al-Quran yang dipanggilkan uslub musyakalah. Dan Quran ada disebutkan yang mana Allah menyebut umpamanya ayat wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka orang-orang musyrikin, musuh-musuh Allah itu, musuh Nabi itu merancang untuk melakukan tipu daya terhadap Allah. Tapi Allah kata Allah pun merancang untuk melakukan tipu daya terhadap mereka. Allah sebaik-baik perancang melakukan tipu daya. Jadi kalau diterjemah dengan mudah lagi, mana mereka nak tipu Allah, Allah lagi pandai tipu mereka. Tapi ini bahasa yang mesti dipaham secara ilmu. Ini panggil istilah musyakalah. Tapi bila tak faham, mereka pusingkanlah. Begitu dalam kes perkataan Samsing. Apa makna Samsing dalam konteks manusia? Apa makna Samsing dalam konteks Allah yang Maha Kuasa dan Sempurna? Jadi Persatuan Ulama, saya rasa Ustaz Abdul Ghani Syamsuddin ada keluar kenyataan, ada siarkan mengenai dari segi ilmu Quran, ini memang ada istilah macam ini. Jadi kerana itu dia terus marah. Jadi kerana tak ada jalan lain, lalu menghina ulama dengan mengatakan ulama 10 atau 5 ringgit. Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri tahun 81, beliau tidak pernah menerima ulama sebagai pemimpin dan selalu mengecam ulama, menghina pakaian-pakaian ulama, jubah dan sebagainya, dan apa jenis pun apa yang dipakai oleh ulama selalu beliau menyindir, menghina, mempermainkan, dan beliau tak pernah bertaubat dalam mengecam orang. Dan Menteri Besar Perlis mencadangkan untuk buat seminar pengurusan mulut. Eloklah kursus ini ditujukan yang utama sekali kepada Perdana Menteri untuk mengurus mulutnya yang begitu celupar, terutama dalam mengecam ulama, institusi yang diterima, yang diiktiraf. Mereka inilah yang membawa dan mempertahankan Islam di sepanjang zaman. Kalau Dr. Mahathir puji ulama, artinya dia barangkali sudah buang tabiat. Kalau dia mengecam ulama, itu adalah tabiatnya sejak daripada dia mula sebelum jadi Perdana Menteri hinggalah nak berhenti pada bulan Oktober akan datang. Dan apabila ini dia berkata kalau Dr. Mahathir dan dilawat jenakakan oleh Dr. Mahathir dalam tu dan disambut dengan gelak ketawa oleh ahli-ahli UMNO, pada masa tu saya merasa sungguh sedih oleh kerana yang duduk dalam dewan tu, saya percayalah, saya tak tahulah, mungkin ada ahli UMNO bukan orang Islam, kan saya katalah 90% orang Islam. Orang Islam mentertawakan pemimpin mereka yang sedang dalam kekeliruan, ya, tanpa mereka mahu memikirkan implikasinya kepada orang ramai yang mendengar. Sebenarnya Dr. Mahathir tu cuba untuk memburuk-burukkan PAS, cuba untuk menghina undang-undang hudud yang hendak dilaksanakan oleh kerajaan PAS di Kelantan dan Terengganu. Dia tidak menyedari sebenarnya apa yang dibuat itu adalah dia menghina Islam itu sendiri, terutama di pandangan mata orang-orang bukan Islam. Aspek yang berkaitan dengan syariat hendaklah ditanggapi oleh orang-orang yang berilmu mengenai syariat. Sekiranya ditanggapi oleh mereka yang tidak mempunyai kepakaran dalam bidang ini, ya, sudah pasti akan berlaku kesalahan, kesilapan dan keanehan di dalam membuat suatu kesimpulan. Oleh sebab itulah maka Islam menggalakkan umatnya supaya tidak masuk campur dalam hal-hal yang anda tidak tahu. Wala taqfu ma laysa laka bi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu mengikut perkara yang kamu tak tahu, atau jangan kamu nak menyebut perkara yang kamu tak tahu, ya. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan, bahkan runtunan hati itu juga akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi hal-hal yang bukan di luar kepakaran kita, janganlah kita mempertikaikan, Tapi jika kita nak belajar, itu baik. Itu ada juga yang menegur. Mufti-mufti saya dipahamkan tegur Dr. Mahathir ni. Ada tegur dalam perkara-perkara yang patut sangat ditegur. Tapi Dr. Mahathir dia tak mau dengar. Marah pula ke mufti. Sebab tu kebelakangan ni mufti pun dia marah. Kerana dia marah kepada mufti itulah, maka dia seolah-olah tidak mahu minta pandangan mufti lah dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan agama ni. Maka dia sendiri bagi fatwa. Sebab kita minta biar mufti pula mengeluarkan fatwa atas apa yang diucapkan oleh Dr. Mahathir ini. Patut macam tu. Pasal mana kerana dia tak nak minta fatwa lah. Dia dulu nak akan bagi fatwa umpamanya haramkan Islam. Dia digunakan dalam nama Parti Pertubuhan. Mufti tak setuju. Mufti kata boleh pakai. Marah dia. Kemudian dia minta mufti-mufti membuat kenyataan mengenai Tuan Samsing ni. Dia kata itu adalah salah. Mufti-mufti seorang pun tak buat kenyataan. Dia marah. Dia panggil mufti-mufti. Dia kata tak ada seorang mufti pun yang nak bercakap walau 2-3 patah pun. Bukan nak ulas panjang-panjang. Tapi mufti-mufti jawab. Mufti-mufti kata kami tidak boleh nak membuat kenyataan, membuat fatwa hanya berdasarkan apa yang ada dalam surat khabar atau dalam TV dan sebagainya. Kami nak dengar seluruh ucapan tu dalam konteks mana, macam mana dia bercakap. Bila kami nak benda ni disiarkan kepada kami sepenuhnya, pihak JAKIM tak nak bagi pula, tak nak sayangkan pula, tak nak tunjuk pula. Jadi akhirnya dia pun terpaksa diam. Jadi dia serang daripada luar. Jadi sekarang ni dia serang habis semua lah. Mufti pun dia serang. Bila dia kata ulama-ulama tu habislah tu. Semua sekali termasuk mufti-mufti lah. Bukan hanya ulama PAH je atau pasal ulama sajalah. Paling mendukacitakan ialah timbalannya yang akan menggantikannya, Yang Berhormat Datuk Abdullah Ahmad Badawi, tidak pun berani menegur pemimpin yang amat berbahaya kepada umat Islam di negara ini. Dalam ucapannya, Datuk Abdullah membacakan ayat Al-Quran untuk mempertegaskan prinsipnya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha fa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Allah Taala mengamarkan, memerintahkan supaya kita menunaikan amanah kepada mereka yang memberinya. Dan apabila kita menghakimkan antara manusia, kita hendaklah bersikap adil. Inilah ajaran ilahi pegangan saya, yang saya pegang selama-lamanya dalam menjalankan tugas apa sekalipun. Bagi saya, saudara-saudari, garang, keras atau lembut bukan pendekatan pertama. Pendekatan saya yang pertama dan terakhir ialah tegas, adil dan saksama dalam menjalankan tugas. Belum pun memegang amanah, Abdullah sudah tidak amanah. Yang nyatanya ialah ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan di Perhimpunan Agung UMNO itu adalah hanya untuk memberi kredensial agama semata-mata. Sedangkan pelaksanaannya tidak nampak berlaku. Bila Dr. Mahathir ternyata terkeliru dan mengelirukan ummah, Abdullah memilih untuk berdiam diri. Apakah kekeliruan ini hanya akan dibetulkannya selepas menjawat jawatan Perdana Menteri? Atau adakah Abdullah sebenarnya melihat ucapan Dr. Mahathir itu tiada salahnya? Atau mungkinkah Abdullah juga keliru? Wallahu alam. Mungkin demikian itulah ciri-ciri ulama palsu yang dimaksudkan oleh Syekh Al-Azhar Dr. Muhammad Tantawi, iaitu orang-orang yang tidak tahu tentang agama tetapi berlagak sebagai ulama. Seperti seruan Syekh Al-Azhar itu, ulama palsu seperti inilah yang tidak boleh diikuti kerana mereka boleh menyesatkan ummah. Sehingga berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.